Ya Rabbana Soal 6. Baik apa? Iza alimta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qad sallallahu alaihi wasallam. Iza alimta zalik, alimta annahu ma'aka fi wa ala niyatik, wa kun anta ma'ahu hakika fit tauhidi. Iza alimta, apabila engkau mengetahui atau apabila mengetahui engkau akan yang demikian itu, iaitu ma'iyah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan kamu, wahwa ma'akum, Allah Subhanahu wa taala ma'akum, serta kamu, yani bil ilmi wa qudrati wa inayati. Allah taala berserta dengan ilmunya, serta dengan kudrahnya, mengurus segala kejadian, dan berserta dengan inayahnya kepada segala hamba ni, bantuan yang diberikan. Maka ketiga itu, alimta, mengetahuilah engkau. Manakala kita sedar, mengetahui bahawasanya ma'iyah, kesertaan Allah Subhanahu wa taala tidak terenggang walau sesaat pun dengan segala makhluk, dengan makna semua dalam genggaman kuasa dia. Dia menguruskan segala-galanya. Itu mengetahuilah jawab bagi izah. Apabila engkau mengetahui demikian itu, mengetahuilah, makna nascaya mengetahuilah engkau bahawasanya serta engkau pada rahsia engkau dan zahir engkau. Mana kesertaan Allah Ta'ala itu lengkap zahir dan batin kita. Maka hendaklah ada engkau, diri engkau itu sertanya menghabisi engkau pada tauhid. Bila kamu sedar dan sedemikian, maka sedarilah engkau bahawasanya Allah Ta'ala ma'aka, engkau pada sir batin kita, wa ala niyah, dan zahir kita. Maka kalau begitu, fakun anta ma'ahu. Apa maksud dia? Hendaklah kamu sertanya, jangan dilupa. Allah Ta'ala tu hendaklah diingat, jangan dilupa. Ditaat, jangan diderhakakan. Itu maknanya. Diletakkan di hadapan, jangan di belakang. Maksudnya apa? Semua urusan kita hendaklah rujuk kepada dia. Dipatuhi, ditaati, ditakuti, dicintai. Itu semua dia. Fakun anta ma'ahu bistighrakika, dengan istighraq fit tauhid, mana kita karam, tenggelam dalam tauhid dia. Apa makna tenggelam? Habis. Kalau pegawai tadi sengit-sengit tu belum tenggelam kan? Tenggelam habis, tak nampak tu benda, tak nampak. Itu dipanggil tenggelam habis. Mana menenggelamkan diri kita dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengesakan Allah Ta'ala pada zatnya, sifatnya, af'alnya, pada mahabbahnya, pada syuhudnya, semua tunggal dia saja. Barulah dia kata kita golongan muwahidina hakikatan, orang yang benar-benar
mentauhidkan Allah Ta'ala hakikatan. Atau hasil atau riadah kita, mentajdidkan iman kita dengan di antara kalimah yang disuruh ialah kalimah thayyibah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdidkan iman kamu yang membuat nafi dan isbat la ilaha illallah. Tiada yang mawjud sebenar melainkan dia. Itu mana ilah. Mana ilah? Ketuhanan. Maka ketuhanan martabat wujud dia apa? Wujud yang hakiki. Ya, wujud majaz oleh dari Tuhan. Segala wujud yang majaz sandar je, maka wujud ni tidak boleh menjawat jawatan ketuhanan. Yang boleh menjawat jawatan ketuhanan ialah wujud yang hakiki. Dan tidak ada wujud yang hakiki melainkan dia saja. Itulah Allah Ta'ala. Tunggal dalam kewujudan yang hakiki, yang sebenar. Atau dalam arti kata lain, wujud yang mutlak. Mana wujud yang terlepas daripada terikat. Makhluk ini tidak dikira sebagai wujud yang sebenar sebab ia terikat. Terikat dengan siapa? Dengan dia lah. Dia terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dari segi kedua kewujudan ini, wujud yang sebenar ialah wujud dia. Sebab itu dengan makna tiada yang mawjud sebenarnya melainkan dia sahaja. Bila kita tahu wujud sebenar dia, makna dia tidak bergantung pada yang lain. Sebaliknya yang lain bergantung kepada dia. Maka bila semua tu kita rasakan, kita faham bergantung dengan dia, maka tidak boleh bergerak dia melainkan dengan dia. Tidak boleh apa sesuatu dibuat melainkan dengan dia. Ini dipanggil tauhid mengesahkan tidak berbilang melainkan tunggal. Ia dalam ketuhanan dia. Kita panggil infirad fi tauhid. Dia tunggal dalam makna ketuhanan. Ini besar ni. Besar peranan dalam kita beramal. Dalam kita mengerjakan ibadat, misi sampai tahap ni. Kalau tidak sampai, bermakna ibadat kita dalam khatar. Ibadat kita dalam khatar, bahaya. Sebab bila kita tidak mematikan pandangan ini, hakikat semua daripada tidak dipandang. Tahu, etikat dah ada, tidak dirasa. Maka kita akan merasakan yang lain pula. Seolah-olah. Benda seolah ni benda tak sebenar. Dia ni seolah-olah. Dia seolah-olah macam kita pula yang ada kuasa. Macam kita pula yang boleh mentadbir. Macam kita pula yang boleh membuat itu dan ini. Pada hakikatnya tidak begitu. Sebab itu gagal kita memandang ketauhidan sebenar dengan dia, menyebabkan iman kita belum lagi sempurna. Sebab itu bila keluar, barulah dia sempurna. Bila kita keluar, kita tolak yang lain, maka barulah sempurna. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Maka keluar daripada diri kau sampai kepada Tuhan. Ya, sampai mana apa? Kemuncak dia lah. Dapat kemanfaatan yang besar. Apa manfaat besar di sini? Amalan kita bersih. Amalan kita tidak kotor. Amalan kita cantik. Sebab apa? Dia pandang dia. Bila tak cantik, dia pandang kita. Kita buat, kita nampak kita. Bila nampak kita, apa datang? Riak, ujub, sum'ah, ego. Dia mula merosak, dia akan sampai. Situ dia punya pusing. Ya, rangkaian pusingan dia tadi, natijah daripada kita mentauhidkan sebenar-benar tauhid tadi. Istighraq, karam di dalam tauhid, itu natijah besar dia. Natijah besar dia apa? Dia membawa kepada amal kita jadi ikhlas, ikhlas. Amal kita bersih, sebersih-bersih. Maka mafhum mukhalafah sebalik, kalau tak sampai amal kita belum bersih. Amal kita belum cantik lagi. Ini masih ada campuran-campuran, ada maknanya percikan kekotoran memandang diri. Menyebabkan ada 7 amal kita banyak terganggu untuk menuju kepada kebersihan atau dipanggil keikhlasan yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Situ dia perkara dia pusing. Sebab tu kena dilatih. Untuk membersihkan amal, mesti dia membuang pandangan hati dia, berhadap hati dia kepada makhluk.
Maka berhadap hati kepada makhluk macam nak buang, kena buangkan pandangan kewujudan sebenar melainkan dia. Dia pandang kewujudan sebenar melainkan dia, dengan makna dia yang menyusun, dia yang mengatur segala dia. Baru dia akan bersih. Bersih situ barulah amal dia cantik, tidak kerana yang lain melainkan betul-betul lillahi ta'ala. Jadi benda tu ada rangkaian. Ya. Sebab kita mengaji sini maknanya menjelaskan ni supaya sampai kepada matlamat terbesar kita ialah al-ikhlas bil ibadah. Ikhlas dalam ibadat. Ikhlas mana apa? Bersih. Bersih daripada apa? Daripada syirik. Syirik apa? 3. Al-jali, al-asghar, wal-khafi. Sekarang kita nak bersihkan sifat apa ni? Syirik. Syirik khafi yang paling halus. Iaitulah memandang diri kita. Kita tak duduk makam la haula wala quwata illa billah, dia bukan duduk betul kita. Semua banyak sebut saja. Dia kena sikit la haula wala quwata. La haula wala. Rajin disebut, baguslah tu. Tak nak duduk situ betul kita. Sehingga tidak nampak haul dan kuah dia. Yang dia nampak ialah haulillah wa quwwatillah. Dia nampak kuasa dan daya Allah Ta'ala, mematikan pandangan daya dia sendiri. Habis tu. Sebab tunas bagi segala afatul qalb, tunas bagi segala penyakit-penyakit dalaman, dia bertunas tumbuh daripada apa tadi? Ru'yatun nafsi, memandang diri kita. Bahaya belum besar. Pandang diri dia dah dikembang. Dia nampak ni. Lepas tu kena matikan pandangan dalam kita pada diri kita, hidupkan pandangan ke hadrat Allah Ta'ala. Li'annaka iza kunta ma'ahu kazalik hajabaka angka. Hajabaka tu bukan hajayaka. Banyak silat kita. Hajabaka jim hijab. Li'annaka kana bahawasnya engkau iza kunta ma'ahu, apabila adalah engkau ma'ahu ay ma'allah. Kazalik seperti demikian tu. Jawab dia hajabaka, menghijab akan engkau. Hajabaka, menghijab akan engkau. Anka, an ay an ru'yatika, daripada memandang engkau. Ya, dengan baru kita dah memandang dia. Apa makna ay ba'adaka? Ba'adaka. Ada tasdid tu. Ba'adaka. Menjauhkan engkau dia. An ru'yatika, daripada memandang engkau. Nafsak akan diri engkau. Bila dah lepas tu barulah ya, batas lim minasyirki, selamat engkau, sejahtera engkau daripada syirik al-khafi, yang cukup tersembunyi. Dan khafi mana sembunyi. Wa hadzal halatu, dan ini kelakuan ini tusamma, dinamakan dia bil fana, dengan fana. Fi tauhid, dalam tauhid. Dalam tauhid dia lenyap. Dalam memandang keesaan Tuhan dia lenyap memandang yang lain. Itu makna fana. Ru'yatullahi bila khalqin, memandang batin hati kita ke hadrat Tuhan, tak ada yang lain. Barulah dipanggil wabi halatil jam'i. Dinamakan hal ini halul jam'i, hal jamak. Jamak mana menghimpunkan. Pandang dia tidak ada makhluk. Terjemah dia tengok, apabila adalah engkau sertanya. Iza kunta ma'ahu ay ma'allah. Serta dengan makna kita sedar, terasa. Ya, kita sentiasa dalam ta'aluk ilmunya. Kita terasa bahawa kita dalam ta'aluk kudrat dan iradatnya dan inayahnya semua. Jadi apabila ada engkau sertanya, itu makna serta. Bukan serta macam kita duduk sebelah, depan, belakang, kiri, kanan atau bawah, bukan. Sebab Tuhan dia tidak dipengaruhi oleh pihak dan masa dan zaman, ya, dan tempat. Tuhan tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan pihak, ya, depan, belakang, kiri, kanan atau bawah, semua tidak. Dan dia tidak terikat, ya, dengan masa bila. Tak. Yang terikat dengan masa, tempat semua tu ialah makhluknya. Kalau kena Tuhan laisa kamitslihi syai', dekat suku makhluk, maka tidak ada jalan persamaan antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Jadi serta sini nak tafsirkan adalah serta pada makna
Iaitu serta dengan merasakan ilmunya, kudrahnya, iradat, seperti demikian. Jawab dia, iza apabila tu, ya, iza kunta ma'ahu, apabila kamu serta Allah Ta'ala. Seperti mereka itu, nasaya mendindinglah akan dikau daripada engkau. Hajabaka angka. Hajabah, mendindinglah ia ka akan dikau. Dinding daripada mana? Angka daripada engkau. Kita tak perasan, tak terasa kudrat kita sebab ternampak kudrat Allah. Kita tak terasa ilmu kita sebab nampak ilmu Tuhan. Akhirnya tak terasa keberadaan kita, yang kita rasa ialah wujudan Allah Ta'ala. Barulah dia bersih. Ya, semua dinampak dari Tuhan. Ibadat dia pun nampak kurnia Tuhan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kul bifadlillah wa bizalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kul, katakan olehmu ya Muhammad, bifadlillah, semua yang kita dapat ni kurnia Tuhan, bukan kita punya. Wa birahmati, dan rahmat dia. Dengan itulah disuruh berseronok. Wa bizalika falyafrahu, seronok dengan memandang kurnia dia. Ya, dan kurnia dia, pemberian dia yang segala-galanya lah. Apabila engkau serta seperti yang demikian itu, nasaya mendinding akan dikau daripada engkau. Barulah terlepas daripada ikatan memandang diri yang menghijab. Iaitulah menjauhi ia akan dikau daripada melihat engkau. Tuhan tutup kita, dinampakkan dia. Sama tadi dalam hikam Allah Ta'ala. Ya. Iza arada an yuwassilaka, ya, satara wasfaka biwasbih wa ghatta na'taka bina'tih. Tuhan nak menyampaikan kita pada dia, maka satara wasfak biwasbih. Dia tutup wasaf kita, sifat kita dengan sifat dia. Wasaf dia dengan wasaf kita. Ke wasaf tu, WhatsApp lain. Ya, kemudian ghatta na'tak, naat sifat kita bina'tih dengan naat dia. Apa makna dia? Ini makna makamil fana, lenyap. Makam kelenyapan memandang makhluk dengan terus memandang dia. Kita kebanyakan orang awam yang terhijab, dia terbalik. Dia duduk makam songsang. Dia memandang makhluk, tak nampak Tuhan. Dia tengok makhluk, Tuhan dia tak perasan. Keberadaan Tuhan, ma'iyatullah, kesertaan Allah yang menggerakkan dia menjalan semua Tuhan, dia tak perasan. Oh, dahsyat ni. Tuhan ni buat bagian kita, rapat dengan kita. Dia duduk sebelah kita, kita tak perasan. Dia kata, kau ni buat tak perasan, aku pula. Kalau kita berjalan dua orang, ni kita buat hal kita, ya, Tuhan, orang member kita akan marah, kawan kita akan marah. Kau ni buat tak perasan, dia aku ada. Padahal dia ada. Minta maaf lah, saya tak perasan. Wah, hamba tak perasan. Kan kita marah. Ini kita dengan Tuhan tak terlepas dengan dia. Semua dia punya, semua dia bagi, semua dia curah kat kita. Tak ada apa kita punya, kosong kita, zero. Tiba-tiba dah dibagi begitu banyak sampai tak boleh kira, kita tak perasan kan, dia buat tak perasan. Berat tadi. Ya. Tidak ada paling azab besar bila Tuhan tutup, kita tak dapat melihat, memandang kebesaran Tuhan. Itu azab paling besar. Ya, fasababul azab wujudul hijab. Punca azab bila terhijab seorang daripada Allah Ta'ala, tak boleh memandang, Tuhan tutup. Nauzubillah. Bila dia tutup dia, tu nandakan apa? Dia nak bagi kita kurniaan. Tu apabila dia kata adalah engkau sertanya seperti demikian itu, nasaya mendindinglah engkau akan daripada engkau. Arti menjauhi ia akan dikau daripada melihat engkau akan diri engkau. Mana Tuhan jauhkan pandangan kita yang asyik memandang diri kita ni, dialihkan memandang dia. Maka ketika itu sejahteralah engkau daripada sekutu yang tersembunyi. Ya, sekutu yang sembunyi apa dia? Diri kita lah tuan-tuan. Ya, kita memandang diri kita. Kita tak nampak dia, patutnya dia. Dan inilah kelakuan dinamakan dia fana pada tauhid, dan dengan kelakuan jam'i makna jamak, ya, ru'yatullah bila khalqin, memandang Allah dengan tanpa memandang makhluk. Ya, ini satu daripada natijah kita beramal. Kalau tanya beramal, natijah di mana? Sini natijah ni.
Itulah apabila disampai kasih Tuhan, Tuhan akan bagi benda ni. Ya. La yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Setelah hamba tu mengerja wajib, la yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasa dia kerja mengerjakan amal yang sunat sehingga apa? Hatta uhibba. Itu dia. Kita beramal sampai aku kasih kepada dia, Allah Taala kata. Fa iza ahbabtuhu, apabila aku kasih akan dia, kuntu sam'ahu. Kuntu adalah aku, sam'ahu pendengar dengan aku. Dia berjalan bergerak dengan aku. Itulah makna makam jam'i. Ya, itulah makna makam fana atau makamul jam'i. Kalau tanya mana nas kata jamak makam fana, kau ada pandai je ulama sufi buat apa? Dah semua ada nas. Kalau tak faham, tanya orang yang faham. Fas'alu ahlan zikr in kuntum la ta'lamun. Kalau soal ini nak faham, jangan tanya orang lain, kena tanya ulama sufiyah, ahli hakikah atau golongan arif billah, baru dia boleh faham. Ya, sebab tu kalam dia orang semua ni. Kalau kita nak berbahas, jangan terjah, kena tanya kalam dia cakap je apa makna ni. Sebab kita kena tahu istilah-istilah dia orang, barulah kita tidak rasa pelik, bahkan kita akan rasa kehebatan, tingginya martabat dewa di sisi Allah Taala. Ya. Kemudian wa iza kunta ma'aka, sebaliknya pula. Tadi kita serta Tuhan, dengan mana serta terasa hati kita subur merasakan kesertaan Allah dalam bantuannya, ya, inayahnya, petunjuknya, rezekinya, pemberian dia, segala-galanya. Satu nafas pun kita tak bercerai. Maka dia dapat kelazatan, Tuhan bukakan merasa. Sebaliknya pula, wa iza kunta ma'ak, apabila engkau dengan engkau, kita nampak kita kan. Ya, tak perasan Tuhan. Yang tadi dia tak perasan makhluk, dia keperasanan dengan Tuhan. Yang ni dia tak perasan Tuhan pula lagi. Jadi perasan makhluk. Sebab apa jadi iza kunta ma'ak? Ai li adam istighraqika, kerana tidak berlaku istighraq. Mana istighraq? Karam pandangan kamu pada Allah tak berlaku. Sebalik ini dah karam dengan makhluk. Ni kacau tadi. Ya. Jadi ta'badaka lahu. Ya, ai ja'alaka muta'abbidan lahu wa yutlabu minka ibadatu. Dan apabila engkau serta engkau, kita dengan kita nampak kita je. Kerana apa jadi begitu rosak tu? Kerana tiada menghabisi engkau. Kerana engkau tidak menghabiskan pandangan sebulatnya kepada Allah, penyerahan kepada Dia. Ya, nasaya menuntuti berbuat hambalah engkau baginya. Ya, jadi jadilah kita hak hamba bagi benda. Arti menjadilah ia akan dikau itu berbuat ibadat baginya. Bukan bagi Allah Ta'ala. Nak bagi Allah Ta'ala, maka menuntutilah ia daripada engkau. Ya. Jadi kita kena tuntut berseberat. Kenapa tak buat ibadat kena dia, kena orang lain. Sejak akhirat besok Allah Ta'ala datang membalas sambut dia, maka Tuhan datang untuk jumpa orang-orang yang ibadat bukan kerana Allah. Tuhan kata apa? Minta pada orang yang kau buat ibadat. Ya, ini nak dapat tuan-tuan. Jawab dia habislah, azab yang menunggu. Itu makna risiko besar apabila kita tak memantau switch asal punca kerosakan amalan-amalan, dengan bau tidak jadi ikhlas dan sebagainya. Dan punca dia apa? Tidak nampak kebesaran Tuhan. Dia nampak diri dia. Benar, wa hazihil halah, halatul farqi namanya. Hal ini dipanggil kelakuan terpisah, farak, berpisah antara hamba dengan Tuhan di sudut pandangan dia. Ya, hamba itu yang terpisah. Tuhan sentiasa kan. Kama marrah, sebagai wa fiha yarji'ul 'abd ila ibadatihi wa ghairiha. Dan inilah kelakuan farqi. Farak maknanya bercerai. Tadi jam'i, himpun. Dia menghimpunkan pandangan daripada Allah. Yang ini dia bercerai, dia tak ingat Tuhan lagi dah. Ya, dia tak sedar kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan yang maha dahsyat.
Semua dah jadi tertutup. Alhamdulillah. Ini panggil makam farqi. Akan dia terpisah dari Tuhan. Seperti barang yang telah lalu. Dan padanya itulah dikembalikan hamba itu kepada ibadatnya dan lainnya. Ya. Kembali pada hamba kan. Di mana dia ke tak? Ya. Tak nampak Tuhan ni kita habis. Jadi rosak. Allah. Kemudian al-imanul kamil, khurujuka an ta'ala bi an la tusyariku fi syai'in min sifatihi al-mukhtassatu bih. Al-iman, bermula iman yang sempurna, iman yang tinggi martabatnya di sisi Allah Ta'ala. Ya, teman iman di sini. Yang kamil itu ditafsirkan al-kamil. Ya, tematan luar itu Ibnu daripada Ibnu, daripada apa tuan? Syekh Zakaria Ansari. Dalam bracket itu pengarang asal Syekh Ibnu Ruslan di Miskah. Jadi iman yang sempurna itu ialah khurujuka, kha tu bukan jim. Titik jim tu padamkan, naikkan ke atas. Nampak? So dua ujung tulis. Buang titik, naikkan ke atas je titik. Dia titik naik ke atas ke bawah pun besar. Kita itulah mereka yang apa? Nak ubah Quran. Diubah tak banyak, bagi tu. Jadi Bani Israel, golongan Yahudi, dia rasa malu. Dan Quran menceritakan akhlak yang tidak elok datuk nenek moyang mereka. Fa'abau ayyudayyifu. Ya, fa'abau, mereka enggan menjamu. Yang ni ketika Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir, satu kawasan dia tak jamu, dia biar Rasul. Mana Tuhan ceritakan bakhil mereka itu, fa'abau ayyudayyifu. Jadi mereka malu, mereka nak tukar. Ayat Quran tu nak naikkan, dia tukar sikit, dia tukar tak nampak betul-betul. Fa'abau, ba dia naikkan ke atas. Jadi buku tambah satu titik lagi jadi tak. Jadi fa'atau. Mereka membawa datang. Daripada tadi enggan tak datang, dia jadi mana? Dia menjamu. Sikit. Kejap dia orang dah silap. Titik je tuan-tuan. Titik jaga. Silap titik kan boleh maut. Silap titik je kan boleh maut tuan-tuan. Maut jasad kita, apatah lagi dalam. Habbatus sauda kan, habbah tu lah, habbatus sauda, biji hitam tu kan, habbatus sauda. Dia merupakan apa? Dawa unikul lidah, mana penyembuh bagi semua penyakit. Tiba-tiba dia silap baca, mata dia kelabu ke silap tulis habbah, dia tulis hayya. Jadi hayyatus sauda, ulau hitam. Jadi ubat segala penyakit. Dia balik cari ulau hitam, tangkap, digebur, dia makan, kojol dulu. Dia kebalik kan. Ha, ba dengan ha, ya. Sikit lagi tu. Kan? Hayyatus sauda, hayyatus sauda. Orang habbatus sauda, dia hayyatus sauda, ulau hitam. Obat segala penyakit. Apa rangnya? Dia balik kat ulau hitam. Digebur makan, habis KO tu jalan. Main. Ulama-ulama hadis, kalau kita mengaji hadis kan, kata silap bagi dia, silap titik bagi tempik dia marah. Kau nak buat bohong dengan Rasulullah SAW, aku punya apa pasal. Man kazzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kazzaba alayya, siapa membuat dusta bohong atas aku, kata Nabi SAW. Aku tak cakap, dia kata aku cakap. Itu makna dia. Maka sediakan tempat duduk dalam neraka Jahannam. Ya. Berat. Jadi mana khurujuka al-imanul kamil, iman sempurna apa? Anhu daripadanya. Anhu anillah. Apa makna dia? Keluar engkau dari Allah. Apa makna dia? Ini taswir gambaran dia. Wa zalika khurujuka anka, musawwarah,
Musawwarun ditaswirkan apa? Bi alla tusyarikuhu fi syai'in min sifatih al-mukhtassatu bih. Itu makna dia. Bermula iman yang sempurna itu keluar engkau daripadanya Ta'ala dengan bawa apa? Tiada bersekutu. Mana kita tarik diri. Seolah kita sama Tuhan dia tunggal, tak ada siapa sekutu dengan dia. Itu maksud dia keluar daripada Ta'ala. Bukan keluar dengan makna kita larikan diri, kita ingat dia, bukan. Keluar jangan cuba nak masuk campur hal Tuhan. Itu maksud dia. Ya, jangan kita berasa kita pula ada share dengan Tuhan. Tak ada. Dalam menjadikan, meniadakan, melakukan segala-gala, dia tunggal. Ya, keluar engkau daripada perasaan seolah-olah engkau dengan Tuhan macam sama-sama nak buat pula. Tuhan buat, kita pun buat juga. Tuhan mengadakan, kita pun adakan juga. Jangan keluar. Dia tunggal dia. Ketunggalan dalam ijad mengadakan, ketunggalan dalam ikdam meniadakan. Semua dia je. Jangan kita perasan tu saya tak bagi tu. Nama nampak dia pula seolah-olah yang memberi kesan atau rosak nanti. Pandangan dalam tu jangan ada. Nampak tunggalkan dia saja. Itu maksud kata khurujuka anillah tu. Bukan mana khurujuka anillah kita keluar daripada mentaati Tuhan, tidak. Kita keluarkan memandang yang kita ni macam ada share dengan Tuhan. Jangan. Keluarkan daripada memandang iradat kita, hanya pandang iradat dia. Keluar pandang ilmu dan kudrat kita memandang ilmu dia. Itu maksud dia. Itu ditaswirkan. Bi alla tusyarika fi syai'in, bahawa kau tidak syarikatkan Tuhan dalam suatu pun min sifatihi, daripada segala sifat dia al-mukhtasatu bih, yang tertentu dengan kudrat tu khas dia, iradat tu khas dia punya semua itu. Jangan kita seolah kata kudrat kita pun ada juga. Nak lawan nak sama-sama kudrat Tuhan. Itu baru kata iman yang sempurna. Mafhum mukhalafah dia, kalau tak berlaku begitu, iman dia tak sempurna. Dia tak iktikad sebagai berkesan, terbayang-bayang, terasa. Itu khayal dia panggil, waham. Kalau dia iktikad macam orang kafir, dia rasa dia memberi kesan, usaha dia kesan, itu kafir itu habis. Sebab itulah syirik, dia menyekutukan Allah Ta'ala. Dengan perasaan waham dengan iktikad lain. Kita orang beriman, iktikad kita memang kita dah pegang hanya Allah Ta'ala saja. Tapi rasa tu kan waham tu doa, tarik-tarik sebab lalai kita dengan Tuhan, kurang zikir, maka waham dia mengacau kita dalam memandang. Bermula iman yang sempurna itu keluar engkau daripadanya Ta'ala dengan apa? Dengan bahawa tiada bersekutu. Kita tak ada bersekutu dengan Tuhan, kongsi tak ada. Akan dia Ta'ala pada suatu daripada sifatnya yang tertentu, ia sifat baginya dengan dia dengan Allah Ta'ala, ya. Atau bahawa iman dia jadi kamil, iman dia sempurna. Keluarkan. Kita keluar engkau dari engkau. Keluar kita dari kita. Apa makna keluar kita? Keluar daripada memandang diri kita, terus memandang dia. Habislah. Kemudian wal yakinu khurujuka engkau lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad